Sarawallah Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan Hajar Rohaya selaku penyelia kanan, saya mampulah kanan tu lah. Saya nak pastikan terus kanan lah. Dan azan ataupun telefon. Dan juga musi majlis kita hari ini, rakan-rakan saya selaku pengusi PDK, Kemas, penyelia kanan, penyelia kawasan, puan-puan PM Kemas, dan juga pembantu-pembantu barangkali. PM Kemas ni memang perempuan semua, tak ada yang lelaki. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana sudi nak jemput saya sama-sama pada petang ini. Dan saya mengalung-alungkanlah nak guna pejabat Adun ini untuk jadikan tempat mesyuarat dan perjumpaan. Dan boleh guna maklum pada urusia pejabat saya, yang untungnya guna makan saya tanggung. Guna dan makan minum bagi tahu je, tak payah susah, tak payah pening-pening. Suarat di pejabat saya, makan minum tak bayar, masuk je akaun saya, kod bulan saya bayar. Ya, sama dia saya kira Tony perempuan lah sebagai jentera Saudi kita. Dan saya berharap supaya gerakan perempuan di bawah bukan saja untuk melihat ataupun untuk mengajar anak-anak kita, tetapi gerakan perempuan juga saya harapkan dapat mengambil masyarakat supaya kembali, khususnya masyarakat yang tak konsisten tu, kembali kepada kepimpinan kita. Saya kira ni beberapa perkara yang sedang hangat dikatakan hari ini ialah tentang pelantikan SUK di Selangor, yang paling hangat, dan sepatutnya perkara ini dah selesai kerana pelantikan ini telah pun mendapat restu Duli Tuanku. Tetapi nampaknya kerajaan Pakatan Rakyat ini tetap dengan hasratnya untuk mengadakan sidang Dun Tegempah untuk meminda perlembagaan perkara 52 dan perkara 97. Sebenarnya memang dalam urusan pelantikan SUK ataupun penjawat awam ini, kita pergi kepada SPA, kuasa penuh. Kemudian oleh kerana jawatan ini jawatan yang penting, maka itu nama-nama ini kita ajukan dulu kepada Tuanku. Selepas Tuanku restu, baru SPA membuat lantikan. Dan barangkali saya tak tahu kenapa Khalid Ibrahim dan rakan-rakan ini tak setuju dengan Datuk Kusrin ini. Sebenarnya Datuk Kusrin ini bukannya orang UMNO pun, bukan ahli UMNO, bukan pun ahli mana-mana parti. Beliau adalah penjawat awam, dan saya lihat pengalaman 30 tahun Datuk Kusrin menjawat jawatan awam ini, dia layak untuk dilantik jadi SUK. Dan ini saya lihat nampaknya Pakatan Rakyat ini nak menutup rezeki orang. Ini rezeki dia. Dia dah berkhidmat dengan kerajaan 30 tahun, maka itu dinaikkan pangkat menjadi setiausaha kerajaan negeri. Dan saya kira tidak ada sebab mengapa Datuk Kusrin ini tidak diizinkan untuk dilantik sebagai setiausaha kerajaan. Namun Barisan Nasional, saya walaupun semalam saya keluarkan kenyataan kita belum tahu nak hadir, tapi kita akan hadir. Di sidang Tegempah ini kita akan hadir, dan kita akan sama-sama membahaskan usul ini. Dan saya kira barangkali kita tidak akan menyokong usul ini kerana perlembagaan yang ada hari ini dah cukup baik sebenarnya. Dengan pelantikan ini tidak ada kena-mengena dalam urusan pemilihan oleh orang politik. Kalau diberi kuasa semula kepada Menteri Besar pun sama, bermakna ia di bawah kuasa politik. Maka itu, ini SPA perkenan Tuanku dialog, dan kita akan bahaskan, dan kita tetap akan menyokong yang direstui oleh Tuanku. Namun dia ada cara dia nak kaitkan istana dengan mengubah suatu
perlembagaan itu, iaitu memberi kuasa untuk melantik setiausaha kerajaan, pegawai kewangan dan juga pegawai undang-undang dengan kuasa tuanku dan menteri besar. Ditambah menteri besar. Kita setuju kalau tuanku full stop, tak payah tambah menteri besar, kita setuju. Ataupun tidak perlu nak pindah, cukup dengan yang sedia ada. Yang ini kita akan pertahankan. Barangkali Dewan 24 ni tuan-tuan boleh lihat lah, barangkali boleh tengok live dekat di internet, ya. Kita akan tengoklah apa nak berlaku, dan saya pun barangkali salah seorang yang akan membahaskan usul ini. Dan lepas itu nanti apa nak jadi, kita tengok bersama dalam internet. Barangkali internet tu boleh pecah barangkali, tengok sama-sama. Jadi ini yang kita akan buat. Saya ni banyak kali sebut, di akhbar pun saya cakap bahawa tidak ada masa sebenarnya. Sepatutnya pihak kerajaan ini buat kerja. Jangan buat kerja remeh-remeh ni. Kita yang jadi pemangkang, kita yang patutnya roadshow, berceramah sana dan sini, bukan diorang. Hari ni diorang, saya pun dengan diorang. Saya kadang aku tak keluar, kadang aku tak keluar. Semalam saya bagi kenyataan juga. Saya kata sepatutnya mereka hari ini memikirkan cara mana nak bangunkan negeri dan cara mana nak membangunkan rakyat di Selangor ni. Dia tak ada. Hari ni Khalid cakap dalam sinar, baru nak sebut nak bagi satu Dewan Negeri 1 juta pembangunan infra. Saya cakap sepatutnya bukan 1 juta. Ini bukan duit kerajaan negeri. Kerajaan pusat beri kepada kerajaan negeri 315 juta tahun lalu. Duit maris, ya. Duit maris ini ialah duit tanggungan kerajaan pusat kepada negeri, ya. Kalau 315 juta untuk infra, kalau setakat 1 juta satu dun, baru 56 juta. Mana lagi yang lain, ya? Saya nak soalkan hari ini dalam sinar, barangkali besok keluar kat sinar pula. Mana dapat ke depan lagi ni? Saya kata boleh ke depan, bagi ke depan lagi. Kita challenge, kita challenge. Dan kita di UMNO Selangor, kita telah pun menstrukturkan semula pengurusi hubungan tetap di Presiden kita, Datuk Seri Najib. Timbalannya tetap Datuk Noh. Setiausaha kita tukar, Setiausaha Datuk Satim bertukar menjadi Ketua Pemangkang, dan setiausahanya Datuk Engineer Muhammad Zaid, Ketua Bahagian Sepak. Lepas tu saya tunggu juga kalau ada perubahan Ketua Penerangan, kekal lepas. Sebab kekal lah saya jadi Ketua Penerangan, dan bendaharinya Datuk Fatih Iskandar. UMNO tak ada selesai, dah selesai, dah masalah. Dan kita akan terus bekerja untuk memastikan rakyat kembali, kembali percaya dengan kepimpinan kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kerajaan negeri tak buat apa pun. Yang dia buat bagi air 20 meter padu, saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia dah hutang dengan Sabas lebih daripada 400 juta yang belum bayar. Anak syarikat yang dulunya membayar duit air ni, iaitu kumpulan Darul Ihsan, dah hampir bankrupt bukan? Ya, kalau kita kira hutang kerajaan negeri hari ini, jadi kalau kita agih kepada rakyat, semua rakyat tanggung hutang sebenarnya. Satu keputusan yang saya kira tak berapa cerdik, dia buat dengan beri air percuma sebelah RM1.